Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita live lagi untuk minggu yang keberapa saya dah tak ingat. Ini adalah The Daily Show bersama Madan untuk season kedua. Okay, kita tunggu semua join kita punya live dahulu. Ashraf dah masuk dah? Hai, Assalamualaikum, selamat petang kepada yang dah tengok live kami. Kita akan live sebentar lagi bersama Madan pada pukul 5. So, sebentar nak tunggu Madan, kita akan playkan video sebentar lagi. Kepada yang join live ni, kepada yang tengok live ni, kepada anda yang ada produk, boleh join live kami untuk promosikan produk anda 5 minit bersama Madan. Request saja live ni, saya akan approvekan anda punya live petang sikit dalam pukul 5.20, 5.30 macam tu, selepas Ramadan habis interview kita punya guest untuk petang ni, okay? So kepada yang tengok live kami, boleh tag kawan-kawan anda. Kami di Halal Street mencari usahawan Malaysia yang ada produk untuk mereka pasarkan ke UK. So kepada yang belum pernah tengok produk apa yang kita pasarkan, boleh pergi juga ke kami punya website halalstreet.co.uk. Boleh siapa tag kat bawah tu, halalstreet.co.uk. So kepada yang nak pergi ke website kami nanti, boleh terus pergi ke website, tengok apa yang kami dah buat di situ. So far website tu produk dibeli dalam website tersebut adalah orang UK, customer kami di UK. Dan bezanya produk tu semua dibawa ataupun dijual oleh usahawan-usahawan di Malaysia. So apa yang kami buat, kami mencari lebih ramai lagi usahawan Malaysia untuk mereka masukkan produk mereka ke dalam kita punya website supaya boleh dibeli oleh orang Muslim di UK, okay? So boleh tolong siapa tagkan kita punya website kat bawah, saya nak ping. So nanti sementara kita playkan video, mungkin ada yang nak tengok kita punya website, boleh tengok www.halalstreet.co.uk. Halal Street ada bagi training untuk bantu vendor upload produk dalam website. Daripada Sophie Su ada. Kita ada bagi training, kita akan jaga A to Z macam mana untuk uploadkan produk dalam website kami. Even nanti bila puan dah upload produk dalam kita punya website, kita akan tolong translatekan semua bahasa dalam tu kepada bahasa English, bahasa yang mudah difaham oleh customer di UK. Okay? So kepada yang dah request kita punya live ni, ada produk, saya akan approvekan petang nanti bersama dalam 5.20 bersama Mak Dan. Okay? So kepada yang nak join kita punya live, boleh request saja. Boleh tengok apa produk yang kita pasarkan dalam kita punya platform. Kita mencari usahawan untuk memasarkan produk mereka ke UK. Kita nak bantu orang Muslim di UK dapatkan produk halal. Dan secara tak langsung kita bantu orang Malaysia di musim COVID, musim PKP ni menjual produk mereka ke UK. Ada yang tertanya macam mana nak daftar ke dalam Halal Street, boleh terus pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran di situ, ataupun boleh terus pergi ke Madan punya profile, ada link pendaftaran di situ, okey. So sementara kita tunggu live bersama Madan, saya akan playkan video untuk anda tengok. Dan kali ni nak request live bersama Madan, request saja, saya akan buka sebentar lagi. Okey, kita playkan sama video dan anda boleh terus tanyakan soalan, nanti saya akan jawab sambil video kita mainkan, okey. So kepada yang nak request pun boleh request live ni, okey. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana.
The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5. Okey, alamak, termute tadi. Saya nak baca komen dekat bawah ni, ada yang kata, Assalam, semua jom bangkit sama-sama. Okey, betul. Kita nak bantu usaha Malaysia untuk jualkan produk mereka ke UK. Kita betul-betul nak bantu. Kita tahu, musim PKP, musim lockdown ni, produk kita terlalu banyak tapi yang nak membeli pun, kuasa membeli tu tak ramai. Because kita tahu musim lockdown ada yang masalah kewangan. That's why adanya Halal Street untuk kami bantu mereka jual produk mereka ke UK. Tak ada suara, dah ada dah. Semua dah boleh dengar, tak ada suara. Okey, tepat pada pukul 5 kita akan invite Madan untuk join live kami, di mana Madan akan hostkan untuk rancangan ni. So, kepada yang tengok live ni, boleh tag lebih ramai kawan-kawan anda yang ada produk. Tak kisah apa-apa produk sekalipun, kita nak bantu mereka jual produk mereka ke UK. Dan kepada yang tengok live kami, boleh terus pergi ke kami punya website juga, halalstreet.co.uk, di mana anda boleh tengok apa produk yang telah kami jual di dalam platform kami. Okay? So kepada yang nak request live, promosikan produk bersama Madan, teruskan request, saya akan approve pada pukul 5.20, 5.30 macam tu, selepas Madan habis interview guest kita. Okay? So saya akan cuba invite Madan dahulu sebelum kita invite guest kita, because guest kita hari ni sangat-sangat special. Sangat-sangat special guest kita hari ni. So yang nak tanya soalan, teruskan tanya.
Kita akan jawab satu-satu soalan anda, okey? Hello. Hai Madan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Apa khabar termute. Hairul? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nampak macam Okey Madan, sebab saya nak cuba approvekan request daripada kita punya guest. Actually dah request daripada awal tadi lagi. Ha. Okey, saya approvekan dahulu. Okey. Dah masuk dah lah. Dah masuk dah. Dah ada join dah live dan dah request dah. Aduh. Kita tunggu. Okey. Okey Madan. Okay, thank you Hairul. Okay, Assalamualaikum. Welcome to the Daily Show. Hari ni kita istimewa guest kita hari ni. Datuk, kena pusing kamera Datuk. Pusing kamera. Tak nampak? Boleh tak? Phone, telefon letak tegak. Boleh tak? Tu dia. Terbalik pula. Terbalik kepala. Okey. Tu dia. Okay. Assalamualaikum. So, hari ni kita bersama dengan Datuk Musa Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Tourism Malaysia. So, apa khabar Datuk? Khabar baik Madan. Lama tak jumpa tau. Dah pandemik ni bila kita nak jumpa pula tau. Itulah, jumpa dulu kita pergi sama-sama jual destinasi Malaysia ke Australia dengan New Zealand. Betul. Dan saya kena bagi speech. Last minute pula kena bagi speech atas petah tu. Berdebar-debar atas petah tu. Yelah kita hari ni kita biasanya, saya bagi tahu lah, biasanya kita punya show ni kita jemput usahawan ataupun founder produk-produk PKS, SMEs and all that kind of things lah. Tetapi hari ni kita ada kelainan sikit, kita istimewa sikit, kita panggil Datuk Datuk Musa Yusof daripada Tourism Malaysia untuk tahu sebenarnya apa sebenarnya peranan Tourism Malaysia, bila pula kita boleh buka balik negara kita, bila pula kita boleh pergi melancong. Maksudnya pertamanya So sekarang ni kita masih dalam pandemik ni dah setahun lebih. So in terms of Tourism Malaysia punya promotion and marketing and all these things, boleh ke hentikan buat sebab sekarang ni tak ada turis masuk pun, ataupun memang kena teruskan promote untuk Tourism Malaysia sebenarnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Madan dan penonton-penonton yang lain dan juga rakan-rakan kita lain sama saja juga. Actually, Madan, untuk menjawab soalan tu, sebenarnya pelancongan ni kita tak boleh stop. Kita tak boleh berhenti. Kita tak boleh berhenti maksudnya kita kalau dah berhenti, orang dah tak datang, lepas tu dia tak dengar kita, orang kata out of mind kan. Lama-lama dia akan out of mind, out of sight, out of mind. So untuk itu kita masih lagi mempromosikan Malaysia sejajar dengan United Nations World Tourism Organization punya kempen iaitu Dream Now Travel Later. Jadi apa yang kita laksanakan, kita beritahu pasal Malaysia di tempat-tempat menarik kat Malaysia ni dengan menggunakan social media. Kebanyakannya social media. Jadi kita tunjuk, diorang tengok, contohlah, diorang tengok pulau, pantai, tempat-tempat menarik, tapi satu unik dia, tak ada orang lah. Sebab dalam keadaan COVID-19, ada penjarakan sosial yang mana, especially masa MCO ni, kita tak tunjuk orang tapi kita tunjukkan keindahan tu. Jadi itu yang kita masih lagi buat itu non-stop melalui pejabat-pejabat kita di luar negara dan secara melalui social media Tourism Malaysia yang sedia ada. Faham. Sebab sekarang ni kalau ada UK dah buka balik dah. So mungkin kat sana boleh promotekan, boleh yelah macam Datuk kata out of sight, out of mind. Maknanya boleh kalau dekat UK orang masih nampak, Malaysia dah ingat pula ke Malaysia. Yeah. So in terms of rasanya Malaysia, kalau kita macam Thailand ke apa, Thailand dia punya ekonomi dia sangat gantung kepada tourism. Tapi sebenarnya how dependent is Malaysia in terms of economy, GDP or whatever on tourism, and therefore what are the effects sebenarnya of COVID on the tourism industry sebenarnya? Actually kalau kita lihat sebelum COVID ni, kalau kita lihat pelancongan ini dia menyumbang banyak kepada GDP negara, lebih kurang dalam 14%. Jadi kalau kita lihat juga dari segi sudut pekerja-pekerja yang bekerja secara langsung dengan industri pelancongan ni, ada lebih kurang 3 juta. Bila kita cakap pelancongan ni dia melibatkan food and beverage dan sebagainya, lain-lain jugalah, shopping mall dan sebagainya. Ada lain tak?
Betul, betul. Sorry Datuk, line Datuk dah sekat-sekat sikit, dah bad connection sikit. Tapi tak apa, teruskan je, insyaAllah dia tu balik lah. So, Datuk, can you hear me or not? Teruskan je, dia sekat-sekat sikit. Kita memang habis dah connection dengan Datuk ni sebenarnya. Macam mana ni? I don't know, Datuk boleh. Datuk, if you can still hear me, kita memang bad connection dah ni sebenarnya. Dah lag terus. Dah sekat terus dekat line Datuk tu. Kita macam mana ni? Rasanya tak boleh dah ni kot. Okay. Mungkin kita boleh cuba masuk dia lagi sekali, Hairul. Macam Datuk kata dah, so sebenarnya kita punya industri tourism di Malaysia about 14% nyumbang kepada GDP sebenarnya. Dan apa ya, kita lost connection, insyaAllah kita jumpa balik sekejap lagi, insyaAllah. Dan kita nampak secara langsung 3 million pekerja di dalam tourism yang mungkin yang terjejas sekarang ni kerana COVID. So that is a figure actually yang sangat menakutkan, tinggi sangat sebenarnya yang terjejas kerja sebenarnya. So Hairul, macam mana? Saya sedang cuba invite Datuk semula. Sebentar ya. Sebab tadi cakap jelas je, comel je, lepas tu tiba-tiba saya rasa takut tiba-tiba mungkin Datuk terselip dia punya folder, tapi saya dah cuba invite semula. Tunggu Datuk approve semula. Okay. Tapi betul Adan, bila orang cakap topik pelancongan, benda yang orang terfikir, orang akan rasa, orang semua tertanya-tanya bila boleh pergi melancong. Betul lah, tu lah nak sempat lagi nak tanya pada Datuk ni. Betul. Saya kalau boleh Madan, at least pergi ke Sekincan dekat Kuala Selangor pun dah cukup. Saya kalau boleh, saya nak jumpa mak ayah saya dekat UK. Tu lah. Alamak dekat UK. Bila pula pergi jumpa? Jadi dah panggil dah ke? Saya dah cuba panggil tapi able to join. Saya cuba invite semula. Jangan jadi macam hari tu yang first episode kita tu. So rasa lain tak apa-apa okey ni. Tapi actually Datuk ada je online. Dia ada je online. Tengok je live ni, saya tengah cuba invite lah. Madan saya nak show Madan. Apa ni? Okay, alright. Dah masuk. Kami kan setiap hari Isnin kita ada meeting. Dah ada Madan. Sambung. Alhamdulillah. Datuk, can you hear me? Tak dengar pula. Cik Datuk cabut earphone dulu, tak dengar pula. Okay, dengar. Okay, dengar dah. Okay. Sorry ya. Okay, sorry, banyak teknikal pula ni. Kita. Saya ulang balik. Sila. Nak jawab, minta maaf semua tak tahu apa yang berlaku. Okey, untuk makluman, bila kita katakan tadi pelancongan domestik. Pelancongan domestik ataupun industri pelancongan ini sebenarnya menyumbang besar dalam lebih kurang 14% kepada GDP. Dan dari segi pekerja yang terus direct employment dalam pelancongan ini lebih kurang 3 juta lebih. Jadi apa yang berlaku ini dia memberi kesan kepada industri kerana tiada kemasukan. Untuk itu, untuk makluman, bila saya katakan pelancongan domestik itu penting tadi, sebenarnya pelancongan domestik ini bukan sebab COVID-19 dia menjadi penting. Kita sejak tahun 1999 telah mempromosikan pelancongan domestik kerana pelancongan domestik ini sebenarnya yang menggerakkan, sekiranya pelancong luar tak datang, pelancongan domestik yang menggerakkan. Jadi kita dah belajar dari orang kata insiden yang berlaku pada 1997, Asian Financial Crisis, waktu tu ada haze, pelancong luar tak datang ke Malaysia. Jadi kita gerakkan pelancongan domestik pada 1999 dengan branding dia ataupun tagline dia, cuti-cuti Malaysia. Yang Mak Dan dengar tu kan, cuti-cuti Malaysia. Itu bermula pada 99 sebenarnya. Bukan sebab COVID ini.
Cuma apa yang kita buat dulu, kalau kita lihat, kita mohon untuk pekerja sebanyak 5 hari. So sekarang ni kita dah dapat. Kita dapat kerja 5 hari seminggu. Kalau tak dulu kita kerja 6,5 hari. 5 Saturday pun also kita working. Tapi untuk menggerakkan pelancongan domestik bergerak. Jadi untuk 2019 kita lihat pendapatan pelancongan daripada pelancongan domestik ni sebenarnya dia lebih tinggi daripada pelancongan daripada pendapatan daripada negara luar. Walau bagaimanapun kita masih memerlukan pelancongan daripada luar negara sebab dia membawa immediate tukaran wang asing. Itu kita perlu juga tengok. Jadi apa yang berlaku, kerugian yang kita lihat sebenarnya ada berlakulah. Kalau kita ambil tahun 2020 dahulu, lebih kurang 100 bilion kita ambil untuk tempoh itu. Dan pihak-pihak hotel baru ni telah menyatakan mereka kerugian agak banyak, agak besar. Dan shopping center buat 20 juta, bila ditutup pada waktu itulah. Jadi dalam keadaan MCO saja. Kalau untuk ini yang mana kita akan menggerakkan, untuk pasaran domestik juga kita menggerakkan juga, maksudnya Dream Now, Travel Later dengan keadaan MCO sekarang ni. Dan juga kita minta supaya mereka melancong kawasan hijau atau negeri hijau ke negeri hijau sebelum MCO ni dikuatkuasakan. Jadi insyaAllah kita lihat kalau apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4, kita harap-harap dengan vaksinasi sekiranya dapat kita herd community yang dapat kita capai. InsyaAllah lah, saya rasa mungkin Ogos ke atas ni kita boleh mungkin melihat lah. Orang kata boleh pelancongan domestik ni mungkin boleh digerakkan. Allah, insyaAllah. Itu sebenarnya link kepada next question yang nak tanya sebenarnya. Macam, adakah kita any planning or is an idea or to do something like they did in Phuket, which is like open up like a tourism pocket in Phuket. And I think now actually Phuket has already been shut down because numbers rose up. But something like that lah. For people who are fully vaccinated, you can open up domestic and then also international tourism, say somewhere like for Langkawi, somewhere where has an airport, it's easy enough to sort of control the figures, whatever. Is that in planning or? Yes, sebenarnya perkara itu memang kita dah bincang awal lagi. Untuk melihat negara-negara mana yang kita boleh benarkan untuk masuk. Jadi kalau kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kalau Madan ingat, dia ada pergi ke Yang Amat Berhormat ada ke Indonesia. Yang mana kita nyatakan itu bubble travel bubble antara Malaysia Indonesia, travel bubble antara Malaysia dan Singapura, travel bubble Brunei Malaysia dan sebagainya. Perkara-perkara ini kita telah, orang kata dari segi internal memang kita ada bincang dan kita telah duduk bersama industri untuk melihat di mana dan sebagainya. Dan kita juga telah menerima permohonan daripada negara luar yang nak datang ke Malaysia ini. Maksudnya dia datang subject to SOP. Jadi untuk ini kita sebenarnya sedang berbincang, telah melihat SOP yang perlu kita laksanakan lah. Contoh dia kena orang kata dapat endorsement daripada negara yang hantar rakyat dia datang juga. Dia bukan boleh buka begitu saja. Contoh kalau kita lihat kepada bubble ini, contoh kita ambil katalah daripada Indonesia ke Malaysia ke Indonesia. Dia orang juga nakkan daripada Malaysia ke Indonesia. Ada reciprocal lah. Jadi untuk itu kita kena bincang bersama. Di peringkat Tourism Malaysia sebagai agensi pemasaran negara, kita bincang dengan pengusaha pelancongan. Contoh apa SOP sebelum datang, apa SOP dalam perjalanan dengan kapal terbang, apa SOP bila sampai di airport, apa SOP dia daripada airport ke hotel, apa SOP di hotel. Lepas tu apa SOP daripada hotel untuk pergi ada tour lah, katalah nak pergi pulau ke, nak island hopping ke, nak naik boat ke, ada SOP. Jadi banyak benda ni. Jadi kita kena susunkan menjadi semua SOP itu sebagai satu. Jadi ini semua insyaAllah dalam perancangan. InsyaAllah kalau kita lihat, kalau border kita buka je, insyaAllah kita tak nak tunggu border dah buka baru kita nak fikir. Betul. Kita kena fikir sekarang, bila border buka kita dah start. Jadi untuk itu kita juga melihat, kalau kita lihat kepada jenis-jenis pelancongan yang hendak untuk mereka terokai bila datang ke Malaysia ni,
kita juga menukar kaedah. Kalau dulu Mak Dan, kalau kita ingat orang datang dia satu gerombolan macam satu bas 40 orang, grup tour, pergi ke sana ke sini. Tapi dengan keadaan sekarang ini, new norm, norma baru ini, pelancong-pelancong dia tak nak ramai. Jadi kita nak memperkenalkan niche tourism lah. Niche tourism ni hanya mereka-mereka yang berminat dan juga tak ramai. Contoh ekotourism, golfing, dia minat khas, kita panggil pelancongan minat khas. Jadi dia bukannya pure 100% leisure, tapi dia dedicated, ada benda yang dia nak. Ini juga sebenarnya di request oleh pelancong kerana mereka tak nak bersama grup-grup lain. Mereka nak dengan grup mereka juga, tetapi dalam keadaan kuantiti yang sedikit, yang mana SOP boleh diikuti. Faham? Okay, Mak Dan? Itu macam kalau kita mikir out macam the scale of that project, or not even project, but how to even go about setting up, opening up the whole world again. Macam dia kata lah, macam Datuk kata lah, from, okay, contoh Indonesia. So kalau set up SOP dengan Indonesia, there's only one country. Kalau dengan yang, so setiap negara, contoh kalau UK nak mohon untuk masuk, kena bincang dengan orang UK, macam mana nak buat ni, dah. And then dengan airlines lagi, kena fikir route airline lagi. So, yelah, it's like a ripple effect. Tapi memang tak boleh nak bayar lah. Tapi kalau contoh, sila. Macam contoh Mak Dan, macam yang di Phuket kan, dia buka untuk turis datang, dia datang tu ada seorang pula yang bawa yang dia dapati masa dia nak datang tak ada masalah, bila dia dah sampai rupanya dia ada bawa COVID-19. Jadi secara tak langsung dia ada very sensitif perkara ni. Itu yang kita nak kena fikir betul-betul, ada kuarantin ke dan sebagainya. Betul. Sebab contoh apa yang dilaksanakan Phuket ni, dia dinyatakan sebagai sandbox lah. Maksudnya dia pergi satu tempat, dia tak duduk dalam bilik, tapi dia dalam satu contoh pulau. So dekat pulau tu sebenarnya dia kuarantin. So lepas daripada pulau tu baru dia boleh keluar daripada pulau tu pergi ke tempat lain. Faham. Jadi kuarantin satu kawasan lah. Ya, satu kawasan dalam pulau. Maksudnya dia tak duduk dalam bilik lah. Kalau orang datang travel ke Malaysia, dia kena kuarantin, tak kira lah 14 hari ke, 5 hari ke, 10 hari. Bagaimana? Jadi kalau kita boleh aturkan dan SOP tu semua kita clear. Maksudnya contoh katalah dia pergi ke pulau, dia tak boleh sampai tu baru nak pilih, saya nak naik hopping lah, saya nak naik banana boat, tak boleh. Dia dah kena beli A sampai Z tu, kena lengkap. Jadi kita dah tahu SOP dia semua. Okay. Menarik lah. Memang, yelah, bukan macam nanti kata di Phuket ada salah seorang je yang bawa network, mess up the whole thing lah. Tapi kalau boleh, saya nak jadi selfish sikit, saya nak minta Datuk buka dengan UK dulu. Sebab saya nak jumpa dengan mak ayah saya. So okay, tadi Datuk ada sebut pasal yang industri pelancongan, ada 3 juta employees, pekerja yang dalam industri pelancongan ni. So maksud tu 3 juta tu memang terjejas hilang kerja ke, kena gantung kerja ke? Dan second part is, what can these people who yang terjejas di tourism ni, yang terjejas akibat COVID ni, what can they do? Ada bantuan untuk dia orang, talking about macam self-employed tour guides and small industry yang kecil lah. So apa sebenarnya yang dia orang boleh dapat sebenarnya? Okey, kalau kita nyatakan tadi kalau 3 juta tu taklah semua sekali tu yang unemployed. Ada beberapa sebab data tu offhand tak ada sekarang. Tetapi kalau ikutkan contoh kan, macam restoran dan sebagainya, ada yang terlibat. Dia bergantung pada majikan lah. Some majikan dia masih lagi mengekan pekerja, tetapi ada perbincangan dengan pekerja untuk dikurangkan dan ada juga yang kalau kita lihat pada waktu bulak dah. Tak boleh dengar pula Datuk. Ada line problem sikit pula Datuk. Aduh.
Macam mana? Sorry Datuk, kita ada line problem pula. Kita tak boleh dengar suara Datuk pula. Sorry guys, minta maaf banyak lah. Kita kadang-kadang kita live gini, kita benda-benda gini kita tak boleh nak dielakkan lah. Aduh. Hairul, are you there? Sorry guys, kita kadang-kadang bila kita live kan, kita ada certain thing yang kita memang tak boleh nak. saya ada di sini. Kita tak boleh nak elakkan lah. Kita dah, Macam mana Saya Hairul? cuba- Kita nak panggil lagi sekali ke tak? saya cuba invite because saya cuba invite semula, boleh atau tak? Okay. Because Datuk ada saja online because banyak lagi saya rasa kot yang view nak tanya ataupun nak tahu pasal pelancongan ni. Saya cuba invite sekali lagi kalau boleh kita teruskan ataupun kalau tak boleh boleh Madan? Okay, alright. Datuk, are you there? Ataupun Datuk termute ke? Tak kok. Datuk termute ataupun kena cabut any USB dekat Sebab suara memang tak dengar. Datuk, can you hear us? Yes or no? Tadi okey je, cantik je kan. Tadi okey. Jadi sakut pula. You can hear me? Datuk punya suara kami tak dengar dekat sini. Boleh, Madan? Suara Datuk kita tak dengar. Macam mana ni? Tak boleh dah. Sangkut pula. Takut pula. Okay, Boleh. Okey, rasanya Boleh dengar Datuk, cuma video tak bergerak. Sound okey. Tadi gambar ada, suara tak ada. Ni gambar tak ada, sound pula ada. Aduh, sakit lah. Okey Datuk, dah okey dah. Okey. Okey Datuk, boleh sambung? Okey, Datuk, are you there? Macam mana ni? Tak apa Madan, saya rasa Datuk boleh dengar ke kami punya suara? Okay, right. Okay. Okay, Datuk. Minta maaf banyak-banyak. I'm so sorry lah. Tak boleh nak dengar suara. So I think it's better that instead of trying to just call you over and over again, it's better that we just wrap it up now. So if you could hear me, Datuk, thank you so much for today. Thank you for taking your time out with us. Minta maaf banyak sangat lah. Kita tak boleh nak elakkan benda-benda macam ni lah. So thank you so much. Hopefully we can call you again when hopefully the line is better. So take care Datuk. I see you soon. Assalamualaikum. Bye bye. Kalau kita cuba arrange lagi mungkin nanti untuk tanya lebih soalan. Okay. Sebab benda yang tak boleh dielak Madan, memang now contoh kita punya line okey tapi suddenly tiba-tiba tak okey. Memang under control lah. Bukan under control, bukan di kawalan kita. Betul lah. So Datuk Musa, if you're still online, minta maaf banyak lah. Saya tak suka lah bila jadi macam ni. Tetapi yelah, kita kadang-kadang ni dengan teknologi, what can we do about it? So yeah, I minta maaf banyak. I will report to TM. Report to TM. InsyaAllah kita tak boleh nak live dengan tu. So anyway, thank you so much for sharing. InsyaAllah kita panggil lagi sekali ya. Thank you Datuk. Okay. Betul Madan. Madan ada tambah sikit because ini new fakta yang I tahu juga, I dah Google tadi. Actually untuk Malaysia adalah turis yang paling besar paling banyak datang ke Malaysia adalah turis daripada China. Betul. Betul. Yang paling ramai datang Malaysia adalah daripada China. So untuk musim PKP ni selesa COVID, jika pelancongan adalah salah satunya sumbangan terbesar untuk Malaysia saya rasa. Because kita tengok sekarang semua hotel tutup. Yang I punya kawan-kawan juga ada certain kawan I yang bila kerja hotel terpaksa dicutikan tanpa gaji. Ada yang gaji half sahaja. So I rasa kita memang nak COVID ni berakhir dengan cepat supaya semuanya pulih, semuanya boleh bekerja seperti biasa. Kita pun boleh pergi berjalan ke mana-mana saja seperti biasa. Itulah, dan saya pun ramai kawan-kawan di Pulau Kapas. Memang self-employed, memang kecil-kecil micro sangat lah, dan dia memang terjejas sampai memang tak ada income, tak ada apalah. So yelah, I mean, tapi I nampak juga sebenarnya kesusahan atau tourism Malaysia challenge sebenarnya is macam dah tak kata lah, bila nak buka balik setiap negara kita kena cakap dengan setiap negara yang kita nak buka balik macam mana ini SOP kita. Contoh kalau UK nak datang, okay UK nak datang macam ni.
So, yelah, Datuk, so Musa Yusof is still on there. Maaf lah. Okay, sorry kalau lah, Datuk. betul, Kita kalau insyaAllah Datuk kita panggil dengar, lagi ya. saya rasa mana kita boleh buat season yang kedua. Kita invite semua Datuk Musa mungkin dalam minggu ni. Untuk saya rasa banyak lagi benda yang orang nak tahu. Macam I sendiri pun banyak lagi yang nak tahu bila kita boleh travel. Ya, itu betul yang dia Semua excited bila nak travel. realistically bila saya boleh nak book tiket nak balik UK ni. Okey Madan, pelancongan domestik perlu digerakkan insya-Allah selepas MCO. Okey, insya-Allah semuanya akan berjalan lancar dan semua boleh travel seperti biasa, boleh bebas tanpa pakai mask seperti biasa. Dan Madan, saya nak kongsi juga satu fakta. Actually kita di Halal Street setiap pagi kita ada meeting dengan staff. Dan kita ada staff di Indonesia juga. So kalau untuk Indonesia, untuk sehari kes dia berapa? 20,000 kan banyak? Untuk Indonesia, kalau Malaysia 35,000. Kalau untuk Malaysia kita ada almost 10,000 kek sehari. Untuk Indonesia dia ada 35,000 kek sehari. Banyak sangat. Memang sangat banyak. Saya rasa COVID ni kita ingat makin lama makin okey, tapi saya rasa makin lama makin teruk. Dan semua kena percepatkan supaya yang dapat vaksin, kepada yang belum dapat vaksin, terus register dan jangan jadi anti vaksin. Betul Madan? Sebab tu kita memang kena cepatkan proses vaccination sebenarnya. Macam Datuk kata, kita dapat herd immunity. When we have that, tengok kalau yelah again lah bagi contoh lah, tapi contoh UK sekarang ni about 70% of the population is double vaccinated, fully vaccinated. Dan sekarang ni UK dah buka balik sepenuhnya. US pun, kalau dia cakap dengan kawan saya daripada US negara ni macam COVID tak pernah ada. It's like nothing. Macam so, you know, we will reach there, we will get to that point. But when, that's the big when. But now kita nampak sebenarnya bulan Julai ni 14 million doses of the vaccination coming in. Memang mencepatkan vaccination process. So insyaAllah the only way really that we're ever going to come out of this is by everybody being vaccinated. Macam saya cakap dengan Datuk tadi, saya pun ada nak jadi selfish juga sebab saya pun nak balik sana nak pergi jumpa dengan parents saya. Saya dah hampir 2 tahun tak jumpa dengan mak ayah. Semua orang nak balik kampung, Madan. Semua nak balik kampung. Itulah. So yelah, I think everybody is wondering the same question. Bila? Of course, for somebody like Datuk or even Tourism Malaysia, that question sebenarnya is impossible really to answer. Bila? And there's no way they can give, okay, by the 30th of July, we're going to be open. It's impossible. But as we get more and more to having herd immunity and more vaccinated, then maybe we can start seeing that date sometime soon. Hopefully by the end of this year lah, insyaAllah. So kita semua kena doa je lah, insyaAllah. So okay, Hairul, do we have a guest? Kita ada beberapa request Madan. Saya cuba approve satu dahulu, tengok macam mana. Saya rasa mungkin ada yang request untuk promotekan dia punya produk. Sambil tu, saya nak jawab juga. Ada yang tanya di situ, kalau boleh produk Frozen boleh join ke? Okay, untuk produk Frozen register saja dahulu, kita akan bagi nama anda. Because kita masih mendapatkan cara untuk hantar produk Frozen ni ke UK. Tapi jangan risau, register saja dahulu dan nanti akan ada kontak kepada Encik beritahu A to Z, ajar macam mana untuk kita kenali dengan produk Frozen. Ada lagi soalan Madan, kita dah submit borang. Okay, kepada yang dah submit borang tu, kita dah kontak ke belum? Kalau belum, boleh terus DM. Tapi saya rasa so far ni siapa yang dah register dalam borang kita dah kontak semua. Okay, kita dah approve. Dia tak approve Madan. Kita tengah tunggu. Ada seorang yang Madan tengah request untuk join kita punya live. Saya cuba approvekan. Mungkin ada produk yang nak dipromosikan. Okay. Dah request dah? Dah approve, tapi saya rasa dia tak approve kita dia. Okay, Alaba tu join. Okay Madan, tak apa. Kita boleh end sajalah kita untuk hari ni. Tapi ada sedikit pesanan daripada Datuk Musa tu. Datuk Musa beritahu terima kasih kepada Madan dan organizer dan semua stay safe. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana join Halal Street untuk live hari ni. Nanti kita invite untuk part 2 pula. Part 2 pula kita sambung pula nanti ya. So yalah from me, terima kasih banyak kepada Datuk. InsyaAllah sooner rather than later kita boleh jumpa di satu event tourism pula nanti insyaAllah. Pada Halal Street, kepada Hairul, thank you guys for arranging today. Thank you for arranging Datuk untuk as our guest today. So insyaAllah we'll be back again, same place, same time tomorrow, 5 PM on Halal Street Instagram live. So guest kita special Madan.
Esok kita ada artis Hazama. Oh, bijak lah. Esok kita punya guest adalah Hazama. So kepada semua yang join live ni, esok join lagi lah kami. Kita bawa artis untuk join live kita. Anda boleh tengok apa yang Hazama jual kali ni, okey? Okay, Mungkin lama dah- tak jumpa dia dah Azam. join dalam Halal Street dah, Madai. Esok boleh jumpa Azam pula. Lama tak jumpa. Betul, dia baru join dalam Halal Street. Alhamdulillah. Okey, itu saja Okay, daripada saya. okay guys. Okay, bye. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye. Bye.